Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni sebenarnya Zul ada data penting ataupun satu maklumat penting untuk Zul share kan, di mana sekiranya siapa-siapa nak DCA dalam pergerakan uptrend ni ataupun pergerakan aku kata yes uptrend, sebab apa tahun lepas kita ada downtrend, now kita dah officially pun berada dalam uptrend selepas mana Bitcoin break 18k. So lepas ni sebab ada yang tanya Zul, kenapa Zul tak DCA lagi untuk bulan 2 ni? Sebab apa je gitu, Zul ada holding, aku kata Zul ada ambil risk, kemudian risk itu nampaknya aku kata tak menyebabkan, tak menilai Zul lah, sebab tu price terus melakukan kenaikan. Dan risaukan pagi ni Zul akan share kan bila Zul akan DCA balik, sebab apa inilah berdasarkan data. So nanti Zul akan sharekan di chart, sebab apa sekiranya anda tengok data di chart ni berlaku seperti ni, kalau anda buy, anda DCA, Zul boleh guarantee berdasarkan data yang current yang ada daripada 15.5 itu 15.5k di Bitcoin, mostly data ini 100% accurate ataupun 100% meaning anda buy saja di point level ini bila data yang berlaku, expectation anda punya portfolio dalam keadaan profit. So nanti Zul akan tunjukkan sedikit bukti. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi chat dulu untuk review market secara keseluruhan di coin market cap, apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap, nanti Zul akan share dulu punya kamera. Okey, dah share. So inilah coin market cap. So currently total market cap sikit dropping banyak kalau ikutkan siapa perasan total market cap daripada 1.12 ke 1.10 trilion. Kemudian volume agak tinggi semalam 66 bilion dengan BTC sikit meningkat banyak 42.5, 40.6. Ethereum masih lagi lama 18.3. Apapun kita tengok summary saja di bawah ni, iaitu total market drop sebanyak 1.80%. Kemudian ada sikit peningkatan volume hampir 2.6%. So meaning kita akan nampak sedikit red candle. Kemudian kita tengok BTC dominance increase 0.15. So apapun harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 24.3k, sikit dropping. Dan dropping ni menunjukkan kita ada triangle. Nanti Zul akan sharekan. Semalam Zul ada sharekan di dalam Discord channel. Sebab apa semalam Zul tak dapat nak buat live, sebab apa dia punya line connection agak-agak bad lah untuk semalam. So memang tak boleh nak tengok apa pun buffering. So apatah lagi nak buat live. So semalam Zul ada sharekan di Discord channel, dan Zul pagi ni Zul akan aku kata ulas sedikit. So untuk Bitcoin 1.71% drop. So Ethereum 2.77. Kalau ikutkan kita berada 1.7, now dah drop rate 1.65, drop dalam hampir $50. So apapun bila Bitcoin drop, kita jangkakan untuk altcoin yang lain juga drop. So Bitcoin drop dalam 1.7, possible untuk di altcoin akan drop dalam 1 ke 2% lebih. So BNB 1.3, untuk SRP hampir 2%, Cardano 3.37, Matic 6% drop, Dogecoin 3%, Solana 5%. So mostly banyak yang drop almost dalam 3 ke 4%, almost kata below 5%, tapi almost close 5%. So itulah untuk apa yang berlaku untuk di market. Sehingga so, kita sharekan di chart. So let's go kita pergi yang pertama untuk di chart di Discord. Semalam first Zul akan pergi Discord malam Zul ada share kan, sebab apa Zul ada share kan malam tu tak dapat nak buat live. Ya tu kat sini malam Zul ada share kan, tak dapat nak buat live. Kemudian Zul ada share get triangle. So dah akan terangkan sikit triangle. So selalunya dalam bila dalam pergerakan downtrend Zul akan gunakan channel, atau banyak channel. Bila pergerakan uptrend Zul akan start guna pergerakan pattern, chart pattern. So banyaklah chart pattern yang anda pernah belajar dulu dengan Zul. So meaning currently kita akan tengok pattern apa yang Zul currently monitor. So di 4 hours monitor pergerakan ni. So kita ada, nanti Zul akan pergi ke satu chart yang lebih kosong. Okey, chart ni. So currently Zul monitor pergerakan triangle ni. So ingat triangle ada 3 jenis. Kita ada symmetrical triangle, kita ada yang kita ada descending triangle, kemudian kita ada yang kita buat sekarang ni adalah ascending triangle. So ingat, semua triangle adalah pergerakan continuously pattern. Apa tu continuously pattern? Adalah pergerakan expectation untuk price buat kenaikan, buat sideways dan berlaku lagi kenaikan. Tu triangle adalah mostly pergerakan apa tu? Kita panggil pergerakan yang kita panggil adalah continuously pattern. Tu pergerakan akan bergerak dalam apa saja yang kalau naik dia nak naik, kalau drop dia akan drop. So continuously pattern. Cuma untuk triangle yang 3 tadi kita ada 2. Symmetrical triangle ni adalah lebih kepada orang kata percentage untuk naik, atau kalau ikut follow, contoh dia datang bawah buat sideways, kalau baku tengok adalah positive price itulah more untuk naik, dengan percentage untuk naik itu lebih tinggi, 70%, 80% akan naik. Cuma untuk triangle macam ni, kalau descending ni sama ada dia flag di atas ataupun flag di bawah.
So triangle ni adalah sedikit weak. Sebab apa weak? Macam yang akan siapa yang follow tu lama dia akan tahu macam akan sebagai triangle ni walaupun continuously pattern, dia hanya percentage untuk naik itu tak banyak. Mostly kat sini bercakapkan dalam 55% adalah possible price boleh naik, 45% untuk price boleh drop bawah. So meaning kita berjangkakan untuk naik, cuma kita boleh cakapkan almost 50-50. So apapun 50-50 juga dalam tu punya kuartal yang baca buku dulu, expected lah 45%, 55%, 45% drop bawah. So ini still lagi pattern bullish pattern, cuma kita nak tengok adalah percentage untuk naik itu adalah tak power. So ini kita tengokkan breakout mana-mana trendline ni adalah next pergerakan. Sebab tu cakap kawasan target ni almost dalam kawasan ni dan dalam kawasan ni. So ini kita akan tunggukan pergerakan breakout. So currently kita akan tengok dulu triangle ni 1 hour apa yang berlaku. Di 1 hour currently RSI kita berada di oversold, stock RSI hampir berada oversold. So normal untuk kita berada di kawasan resistance di bawah ni. Kemudian expected ni adalah ada potential untuk melakukan bounce balik. So possible untuk kita bounce lagi dalam kawasan atas. So itulah di 1 hour. 1 hour nampak nak bounce. Di 4 hours pun lebih kurang sama. Stock RSI berada oversold, RSI berada di pertengahan di 50. So ini normal untuk berlaku bounce, tapi boleh juga berlaku drop. Dan drop ini sebabkan stock RSI dah berada di oversold. So ini hanya perlukan volume. So juga akan price ini still lagi bergerakan dalam posisi ke arah mana. Juga akan percentage 55% adalah more untuk break ke atas berbanding break ke bawah. Tapi consider triangle ini adalah weak. Sebab tu juga ada dua price target. So drop mana-mana anda boleh tunggu mana-mana confirmation di 4 hours dengan body close mana-mana above resistance ini ataupun support ini. So boleh tengok monitor. So itu yang boleh tengokkan untuk di 4 hours untuk di Bitcoin, untuk update untuk anda. So let's go, kita pergikan untuk apa yang tunjukkan Akin. Sekiranya anda buy, sebelum Zul buy, Zul akan tunjukkan untuk portfolio. So Zul punya portfolio currently ini adalah portfolio, ingat Zul ada portfolio keseluruhan. Keseluruhan punya portfolio berada 3.4k, yang mana Zul masih lagi kuartal kurang banyak 7k. Mana sebab apa? Total investment tahun 2021 lah dalam 11k USD dollar. Tu kali Zul ada portfolio Zul dah asing kan, portfolio 21, portfolio 25. Portfolio 1 Zul tak jual apa pun, Zul masih holding. So biarkan saja, price akan naik, Zul akan dapat value. So Zul nak mentionkan lah portfolio tahun 2025. Sebab apa? Yang ni Zul dah buy masa bulan 1 tu, DCA bulan 1. Sebab apa? Juga akan bila Bitcoin break saja 18k, meaning kita dah confirmation untuk pergerakan uptrend. So meaning itulah satu big signal untuk kita dah boleh start DCA. So inilah coin yang Zul buy untuk kuartal bulan 1 itu. Zul ada Phantom, Matic, Bitcoin, Koti dan Ethereum. Sudah DCA sikit. So meaning kita tengok performance daripada bulan 1 itu. Untuk di Phantom dah naik hampir 90% dengan keuntungan $52. Matic 51%, keuntungan hampir $30. Kemudian untuk Bitcoin 30%, keuntungan $17. Untuk di Matic sedikit drop $20. Nanti kita akan kenapa Matic ni, nanti tu akan sharekan kenapa Koti ni drop, dan tu memang expectation kan drop sebab apa? Zul buy high. Kenapa Zul buy high? Sebab tu tu tak beli Bitcoin dengan current price. Nanti tu akan terangkan sedikit. Kemudian Ethereum 10%, 17% dengan keuntungan $10. So ini Zul masih lagi akan DCA. So bulan 2 tu ikutkan Zul patut DCA di ada satu tarikh ya 14 bulan tu selepas kuartal CPI data, tapi Zul tak DCA. Tapi Zul cakap kan dah dalam mention kan dalam channel tu, Zul ambil risk. Meaning kat sini adalah good point untuk DCA, tapi Zul ambil risk, high risk. Kalau Zul tak buy, price boleh naik dan price boleh drop, dan positive price itulah melakukan kenaikan. So kenapa? Diikutkan data ni. So meaning tak perlu tunggu tu untuk bila Zul nak buy. Zul akan sharekan bila data yang menarik untuk anda buy, dan anda tak perlu tunggu tu pun. Sebab ikutkan tarikh yang Zul letak tu mostly tarikh yang sesuai, adalah kata mostly 1 month. So Zul akan tunjukkan pertama kali anda hanya tengok pergi ke daily chart, mana-mana coin chart anda. So mostly Zul akan pergi BTC USDT. Kemudian kita tengok chart dan ada perlu on RSI dan stock RSI. So pertama apa yang kena tengokkan, Zul tengokkan inilah currently bila pergerakan downtrend, kita pada downtrend, dah start pun uptrend. Sebab breakout 14 ni kita ada satu channel break 14, dan itu tu ada buy di kawasan ni. Kenapa tu buy itu adalah expected first signal. Kemudian alhamdulillah dah bullish, tapi tu nak tentukan dalam pergerakan uptrend daripada tahun 23-24 ni kat manakah signal yang anda nak buy untuk DCA mati, ataupun sekiranya anda nak tunggu DCA. So bila tak berdasarkan chart dan berdasarkan tarikh bila anda nak boleh buy. So berdasarkan tarikh je kan anda boleh letak monthly, setiap monthly
one time untuk DCA. So untuk chart bila tarikh itu adalah bergantung kepada stok RSI dan RSI. So pertama kali yang paling penting adalah anda nak tengok stok RSI. So anda nak tengok stok RSI di daily inilah mesti wajib berada di kawasan oversold. So ni Zul tandakan 3. Yang ni Zul tak pasti inilah dalam downtrend ke uptrend. Kita akan pangkah dulu sini. Kita akan tengok kat sini inilah downtrend. Tapi yang 3 ni mostly kepada uptrend. So ini tak pasti downtrend ke uptrend. Kita akan tengokkan di chart. So first kita akan pergi balik di chart. So kita akan tengok tekan rally untuk pergerakan di chart. Kita akan zoom in sikit. Dia ada penting RSI dan stok RSI punya. So kita tengok pergerakan yang ni. So Zul akan mention kan, tengok pertama kali kita berada lower low kita. Lower low kita adalah berada di stok RSI berada di oversold, RSI berada oversold. So ini kat sini mungkin kita lepas buy sebab apa kita tak tahu pernah naik ataupun drop, tapi confirmation adalah kita dapat dari kawasan ni. So ini untuk pergerakan inilah consider pemula pergerakan uptrend. So normal untuk anda tak dapat buy di kawasan ni ataupun di kawasan ni sebab apa kita dah mungkin termiss kawasan ni. So tak adalah ini dah termiss, tapi lebih kurang data oversold iaitu di RSI adalah good time untuk anda buy. Untuk DCA, kemudian first DCA ikutkannya kelanjutan untuk yang ni kita akan tengok bila lagi stok RSI berada di oversold. Kita nampak kat sini ya, stok RSI berada oversold dan tengok price RSI berada di 50. So RSI ni perlu juga mention sama ada untuk uptrend kita jangkakan whatever RSI berada di oversold ataupun middle 50 atau kuartal di kawasan above 50. So ini kita boleh dapat tu RSI sama ada oversold ataupun berada di kawasan 50 dan stok RSI mestilah berada di oversold. Itulah good time untuk anda DCA. So nanti tu akan clearkan sikit punya contingan ni. So contoh kita akan tengokkan first kita ada yang ni. Yang paling latest adalah kita RSI berada di 50, stok RSI berada oversold. Apa yang berlaku je kan kat sini yang dijelaskan 2 hari risk. Yes, ini adalah boleh berlaku bound tapi tu tak dari sini adalah 14 13, nampak tarikh dia 14 13 itu supposedly adalah tarikh untuk Zul DCA. So ini dijelaskan Zul ambil high risk sikit tak DCA kawasan ni sebab apa Zul nak tengok price boleh tak jatuh ke kawasan 18. Kalau 18 Zul akan start DCA, tapi apa berlaku price melakukan pump berdasarkan data ini. So normally currently Zul akan quarter alert sikit pergerakan ni. So bila masa RSI berada di oversold dan stok RSI berada oversold dan RSI sekiranya berada 50 ataupun dia berkaitan oversold, itu adalah good time untuk DCA. So meaning Zul dah terlepas DCA, Zul adakah Zul akan buy bulan 2 kan? Zul tak akan buy di kawasan ni sebab apa price berada di kawasan resistance, stok RSI berada di overbought. So ini yang Zul buy kan masa di Koti. Sebab tu jika tengok di Zul punya portfolio, Koti itu yang lain semua positif. Kenapa Koti negatif 21%? Tapi tak masalah, Koti itu Zul hanya mention kat anda itu Koti Zul nak turunkan dia punya average. So kenapa Koti ni drop? So ingat Koti ni Zul buy, kita akan pergi ke chart Koti sikit. So di Koti ni Zul buy masa price untuk di Koti. So memang Zul jangkakan price boleh drop sebab apa Zul buy di kawasan resistance. Zul buy itulah masa price tu berada di kawasan above ni. So ingat kita berada di kawasan resistance dan drop normal. Tapi drop ni kan drop temporary temporary sebab apa Koti masih lagi berada dalam channel. So dalam channel adalah good time untuk anda all in dapatkan target. Zul nak kata dapatkan target Zul letak Koti ni tak letak target tapi Zul dalam untuk dapatkan 10,000. Tapi Koti ni yang paling utama adalah Zul nak turunkan Zul punya average ke kawasan ni. Sebab tu juga Zul akan keep buying whatever negatif atau positif. Zul akan keep buy untuk dapatkan kuartal target. Kemudian yang penting tu nak turunkan average. Dengan pembelian dengan kawasan ni walaupun dalam negatif 20% untuk current yang 21 itu, belas 1 tu buy, tapi tu berjaya turunkan tu punya average daripada 60 hampir 60 sen ke 37 sen dolar. So hampir 45% dropping daripada harga average yang semasa tu. Meaning tu akan keep buy lagi untuk Koti ni untuk dropkan di average almost close harga semasa, dan dua Koti ni tu ada target untuk dapatkan 10,000 coin. So itulah Koti sebenarnya kalau kita anda buy di kawasan resistance, normal untuk berlaku sedikit negative profit, tapi anda perlu tahu position anda boleh tu anda buy di support ataupun buy di resistance. Kalau anda buy di resistance, anda perlu expectation kan untuk anda dalam loss untuk dalam masa short term. So untuk long term expected dia akan melakukan lagi kenaikan. So itulah untuk data penting untuk sharekan. So make sure anda tunggu di daily Bitcoin berada di oversold stock RSI, kemudian barulah anda boleh DCA. So meaning untuk jangkaan net kota oversold di daily,
kita perlu tunggu at least di bulan 3 lah. Sama ada price tu naik kat mana pun tak kisah price tu, sebab apa kita dalam trend. Sama ada dia naik dulu ke kawasan 26, turun ke 25 dan stok rasa berada oversold, masa itulah kita DC. Ataupun price terus melakukan kenaikan sampai 32 dan berlaku pullback nanti kita tengok whatever RSI berada di oversold, dan kita tengokkan link dengan stok RSI berada oversold dan RSI berada di oversold ataupun di middle 50 RSI, kita boleh DCA untuk pergerakan more long term. Dan insyaAllah kalau anda buy dalam data ini, insyaAllah anda punya portfolio akan sama macam tu punya portfolio, iaitu dalam kuartal negative profit. So ikutkan ni all time, ikutkan ni poin adalah 89 dalam keuntungan $89, 27% portfolio. So meaning portfolio 25 ada dalam green. So tak boleh, insyaAllah bulan 2 ni takkan invest lagi, sebab apa stok rasai mostly daily berada di oversold. So tak nak jadi macam Koti tu. So kita akan patient, whatever price kita akan buy di kawasan di mana kita nak buy saja, price naik dan kita portfolio dalam sentiasa dalam green. So itulah untuk di Bitcoin analysis untuk bagi, dan data yang penting make sure di daily oversold dulu untuk stock RSI sebelum anda DCA sebarang barang date bergantung, tapi monthly expectation akan berlaku untuk satu bulan, satu hari dia akan berada di oversold. So dalam target tu adalah sebab tu jaga anda so ada target dalam pertengahan middle. So berdasarkan data yang ada tu, potential untuk kita dapat dalam pertengahan bulan untuk stok RSI berada di oversold. Kemudian let's go, kita pergi ke ruangan komen. Sikit semalam ada yang tanya tu, DGB coin DCA, DGB KuCoin boleh DCA ke? DGB, so DGB tengokkan dah boleh DCA belum? DGB USDT di KuCoin. Alright, DGB di KuCoin. Okay, so tak pernah buat analysis lagi ni. So first kali kita tengok dulu untuk long term. Harga opening dekat sini, harga opening adalah berada di kawasan ni. So ini kita tukarkan color. Support dia price perlu berada above 1 sen untuk mengatakan dia attack balik all time high. So adakah boleh DCA? So kat sini kita ada nampak satu channel, downtrend channel, dan kita ambil yang ni. So ini price masih lagi belum break channel, tapi juga akan kalau break channel ni ada possible dia akan above balik 1 sen, iaitu dia punya real support. Consider ni adalah free fall. So ini kalau anda kaji kawasan ni, kalau ikutkan data yang penting nak tengok, anda perlu breakout yang ni 1 sen barulah boleh confirmation untuk start DCA. So untuk DGB ni, kalau nak buy kawasan ni risk sikit, sebab apa price boleh drop lagi bawah, tapi dengan momentum untuk Bitcoin yang dalam uptrend, insyaAllah DGB ni tak boleh berlaku kenaikan. Nampak pun dia dah start akan breakout your first key level dan ada kawasan ni. Tu ini gunakan siapa nak DCA untuk DGB ni. Kalau siapa yang tanya ni, make sure anda kaji fundamental, consider dah boleh start DCA. Even kat sini pun dah putih all in untuk dapatkan target. Cuma confirmation untuk aku kata check ni kembali healthy adalah perlu berada above Thailand support ni adalah 0.01 sen. So ikutkan ni nak sebut pun payah sikit. Itulah 0.014 sen. So mainin kawasan ni adalah good time untuk analysis ataupun dapat akan anda punya target, tapi make sure untuk long term ataupun untuk keep dia punya monitoring dia punya performance, price perlu berada above 0.014 untuk tengok price tu akan keep climb untuk naik atas. So itulah untuk DGB. Kemudian next coin macam biasa SRP. So SRP iaitu dah naik kan, kita tengok balik SRP apa performance SRP. SRP, so jika SRP dah pun breakout kita punya falling channel, so meaning SRP ada possible akan start melakukan kenaikan. Cuma SRP ni tak jangkakan dia akan ada massive pump untuk di daily atau 4 hour. Di 1 hour mungkin anda akan nampak sikit huge pump, tapi untuk secara keseluruhannya kita tak expect untuk berlaku huge pump untuk SRP. Sebab apa? Dia masih lagi ada isu dengan SEC. Tapi untuk long term, expectation untuk SRP akan keep build up momentum untuk melakukan kenaikan. So breakout channel ni, so signal untuk anda dah boleh start DCA untuk SRP, ataupun siapa-siapa nak dapatkan mungkin ada target 1000 coin, 10-100 coin tu boleh consider kawasan ni adalah signal untuk anda dah start boleh dapatkan anda target ataupun start DCA untuk SRP. So itulah untuk SRP. Kemudian next coin lagi nak tengok apa lagi. Hit nak sampai berapa? So SRP nak hit sampai berapa? Jika SRP kita berada di 40 sen ataupun 39 sen, net resistance yang perlu ditembus adalah di kawasan 55 sen. Macam mana nak sampai? Terpulang sama dia buat pergerakan ni dulu ke, tapi sekarang ini adalah keadaan kita punya support, inilah keadaan kita punya resistance. So next potential untuk di SRP sekiranya berlaku pump, expected adalah dalam kawasan 55 sen dolar untuk SRP. Sama ada breakout lagi ataupun rejection, bergantung juga kan nak tengok kenaikan pump.
tunggu at least stock RSI berada di oversold. Cuma di SRP juga kan momentum tu kuat. Walaupun kita berada di oversold sebelum ni, price tu ikutkan itu pump juga. Nanti tu akan zoom in sikit, tapi pump tu tetaplah tinggi. Contoh kan tengok kat sini, daripada stock RSI berada di oversold, kemudian price berada mana? Price berada di kawasan ini dan berlaku sedikit pump. So meaning SRP ni sama juga, anda boleh guna data seperti Bitcoin. Sekiranya stock RSI berada oversold, anda boleh buy. So meaning kalau anda buy kawasan ni, confirm 100% anda punya portfolio currently dalam positif, walaupun tak naik banyak tapi still lagi dalam positif. So meaning boleh tunggu stock RSI berada di oversold. So meaning currently stock RSI di kuartal di SRP berada di overbought. So meaning bukanlah good time untuk analysis, tapi kan itu untuk anda short term. Tapi untuk long term, ini signal dah boleh start di save tu. Untuk tu, sama ada nak tunggu bila nak buy ni, anda nak tunggu, boleh tunggu stock RSI berada oversold dan anda boleh buy. InsyaAllah anda buy saja kawasan ni, anda akan punya portfolio tu akan sentiasa dalam pergerakan positif, ataupun anda punya profit tu sentiasa dalam keadaan positif. So itulah untuk SRP. Kemudian next coin, tolong tengok betul ke coin mati, ya kan? Titan USDT. So tengokkan chart dah bagi tahu apa, tu tak pasti. Titan tempat apa tu tak kaji dia punya fundamental, tapi tu boleh komen kan berdasarkan dia punya chart. So tu akan tengok di KuCoin. Yes, coin ni nampak kalau ikutkan kata coin dah mati, ya betul nampak coin dah mati. Contoh senang dia, anda tengok kalau kat hospital tu kan, nyawa tu macam ni lah, nyawa dia naik turun sikit dah. Lepas tu nampak dead. Lepas tu lah kita nampak chart ini dah mati. Tapi apa kita tengokkan first kali untuk dihidup kembali, untuk dapat nyawa balik, price tu perlu berada kat ni. Sebab apa? Harga opening dia sudah $3.46. Kemudian adakah anda boleh invest kawasan ni? So first kita ada satu downtrend ni, maknanya ikutkan ni low ini to low ini, kita boleh draw satu channel. Mungkin yang ni kata kemudian ambil yang ni, maknanya channel ini to channel ni, dan boleh drop kawasan ni. So adakah dia breakout? Ikutkan dia dah breakout, dah breakout, tapi nampak breakout pun still lagi mendata. So meaning untuk yang ni maknanya amat high risk untuk anda buy, dan tu tak sarankan untuk anda invest coin macam ni. Sebab apa? Coin ikutkan yang ni dah cakap kan ada possible tu, kalau tercat mati tu pun ada. Sebab apa? Price dah tahu. Tapi kita nampak dia buat significant support di kawasan ni, dan price murah je, 0.7 sen. So kalau anda invest juga, anda perlu kaji fundamental dekat sini. Kat sini anda perlu kaji fundamental. Adakah good time untuk anda buy? So ini anda boleh monitoring. Dia buat satu lagi downtrend channel sikit lagi, dan kita ada key level penting di kawasan ni. Ini adalah first confirmation untuk dia regain balik nyawa dia. So ini 67 sen. First perlu breakout channel ini, kemudian price perlu first confirmation, perlu quarter dapat regain above 11 sen ni. Tu meaning kalau anda kaji fundamental, mungkin fundamental dia ada something good, tu tak tahu. Kalau anda invest, mungkin anda sedikit monitoring dia punya fundamental. So meaning kat kawasan ni 7 sen, tu kan 7 sen. Kalau nak dapat 10,000 coin pun, 1,000 coin pun baru $73. Kalau nak dapat 10,000 coin, banyaklah, dalam $700. So meaning berapa yang anda kata nak invest boleh, tapi make sure kaji fundamental. Tapi untuk long term masih lagi tak nampak dia punya future value. Sebab apa? Price berada below harga sebenar dia at $3. So meaning untuk anda track target first breakout channel ni, dan first confirmation untuk dia sedikit regain kuartal positif movement, iaitu breakout $11. So kawasan ni adalah good untuk investor, dan investor sebenarnya invest duit yang anda expectation akan boleh loss. Dan investor juga bukan invest saja, invest anda perlu tengok juga fundamental dia. So meaning ini adalah consider tempat yang anda boleh consider untuk start invest, dan sama ada loss atau tidak bergantung kepada fundamental. So itulah untuk di Titan. Kemudian next coin kita tengokkan boleh tengok All In Solana. Okey, bagus tak untuk All In Solana? Itu kan Solana dan Cardano. So Solana dan Cardano, first kita akan pergi dulu di Solana. Tuan-tuan nampak Solana tadi. Solana kita akan pergi daily. Adakah good time untuk all in? Macam juga kan, untuk Solana adalah good time untuk all in. Bagi Zul yang dah kaji punya fundamental dia, tu tahu ada bad, ada good, ada bad ni untuk Solana. Tapi kata more good daripada bad, aku kata fundamental ni adalah more good daripada bad. Tu dah faham lah. Lebih baik aku kata fundamental yang baik itu lebih banyak daripada fundamental yang buruk tu. Tapi still lagi
Solana ni ramai yang kata decentralized. Solana bukan decentralized, Solana adalah centralized. So seperti mana di SRP centralized. So meaning untuk projek Solana ni berdasarkan chart cantik, siapa-siapa nak all in, ini adalah good time. Sebab apa? Price masih belum lagi breakout kita punya channel ni. Ikutkan di daily, semalam kita dah almost nak breakout, tapi berlaku rejection, dan nampak rejection tu kita ada red candle balik. So whatever price dalam channel ini adalah good time untuk anda buy. Cuma kalau anda buy dalam channel ni, tak boleh expectationkan untuk dalam profit. Sebab apa? Price masih ada possible boleh drop lagi kawasan ni, naik balik, baru breakout, baru profit tu. Untuk short term mungkin akan ada sikit dalam negatif, tapi untuk long term breakout saja ni anda expect akan good time. So price dalam channel ini adalah good time untuk anda DC untuk long term. So jangan nak buy atau tidak, kan anda boleh tunggu sambil juga tunggu stok rasai berada oversold, insyaAllah anda boleh buy dalam kuartal positif. So ini boleh tunggu Solana dalam negatif, kalau tak sabar juga boleh buy sedikit, tapi juga kan mungkin anda boleh tunggu di daily untuk stok rasai berada oversold, dan masa tu good time untuk anda buy. So untuk Solana, so apapun channel ini adalah zone great buy untuk anda all in dapatkan target. Kemudian untuk Cardano pula, Cardano apa tadi? Abang dah pasal Cardano. So Cardano adalah third coin dia punya favorite. Selepas Bitcoin, selepas Ethereum, Cardano adalah third coin. Sebab tu invest heavily juga dalam Cardano ni. So Cardano tu ada dah 1000 lebih coin, tu target untuk dapatkan ada 1000 coin. Tapi yang penting adalah Zone nak turunkan dia punya average daripada $1.1 nak turunkan average dengan harga semasa. So untuk Cardano, ikutkan semalam dah pun breakout kita punya channel dan ada momentum untuk melakukan kenaikan. So kita ada key level penting di 43. So Zul sarankan siapa-siapa nak buy Cardano untuk dapatkan target dia. Zul dah ada target tu, tak masalah. So siapa pun dapat tengok, anda boleh buy sebelum dia breakout 43. Sekiranya breakout 43, ada possible dia akan boleh berlaku massive pump. Next pump itu kita akan nampak next key level almost dalam kawasan yang ni, sikit key level yang ni, kemudian kita ada motor yang ni. So inilah mana-mana. So inilah kata range target yang anda boleh. So mereka kan price melakukan kenaikan, tapi tak adalah price melakukan pergerakan yang lurus. Price tu boleh support resistance, turun balik support resistance. So meaning ini adalah pergerakan untuk long term dia akan start build up bullish momentum. So untuk Cardano dah good signal, siapa-siapa nak buy dah breakout di channel. So good time untuk siapa-siapa nak dapatkan target. So dah ada target, cuma kali Zo hanya fokus untuk reducekan dia punya average. So the average tu kira Zo dalam perlukan lagi another 1k coin untuk di Cardano. So itulah untuk di Cardano. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So panjang sikit untuk pagi ni. So apapun yang paling penting di Bitcoin, bila anda nak start bukan di Bitcoin, untuk altcoin pun lain, dalam pergerakan uptrend ni, at least data yang pertama anda perlu tunggu adalah at least stok RSI perlu berada di kawasan oversold. InsyaAllah kalau anda buy di kawasan tu untuk sedikit time waktu dia, so stok RSI berada oversold, InsyaAllah anda punya portfolio akan macam Zul dalam sentiasa dalam pergerakan positif. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain, dan sekiranya anda tak nak lepas sebarang data penting, anda boleh join you punya Discord channel. So macam mana nak join Discord channel? Senang je, anda pergi ke punya page, klik button join link di sini. So klik button join, kemudian anda perlu buat transaction, kemudian klik button join kat sini, kemudian anda perlu klik membership. Selepas anda klik, baru anda akan nampak ruangan membership ni. Tekan selepas anda klik button join, klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord. So anda perlu tekan saja read more ini. So tekan read more, bawah read more ni akan ada link untuk ke Discord. Anda klik saja link itu, automatic anda akan dibawa terus ke dalam Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda net review insyaAllah malam ni. Kalau online tak ada isu, Zul akan buat live. Kalau ada sebarang update, Zul akan sharekan Discord channel, sama ada boleh atau tidak. So guys, itu aja untuk pagi ni. Jumpa lagi net review. Assalamualaikum. Bye bye. Your fucking hands up.